Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Babun halawatul iman ataupun babu halawatil iman. Bab berkenaan dengan manisnya iman. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Halawah al-iman, kemanisan iman. Sebelum ni Imam Bukhari cerita tentang dahan-dahan iman, cabangan-cabangan iman. Macam pada satu pokok, ada furuk, ada dahan-dahan. Kesan dari ada dahan tu adanya buah bercabang dari ataupun mutafarri' dari adanya dahan, adanya buah. Bercabang dari adanya dahan, adanya buah. Soalnya buah ni far'ul far'i. Buah ni apa dia? Far'ul far'i. Cabang bagi cabang. Cabang bagi ataupun sesuatu yang terbit dari cabang pokok. Begitu juga iman, ada samarah dia. Bila iman seseorang akarnya sempurna, tasdik fil qalbinya sempurna, kemudian amalan bil arkan sempurna, tasdik bil qalbi sempurna, kemudian sebagai batangnya iaitu amal bil arkan sempurna, batang dan dahannya sempurna, maka sebagai kesan daripada itu terbitlah buah yang bagus. Terbitlah buah yang bagus. Al-baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Tanah yang baik akan menjadikan akar tu baik. Tanah ni macam bi'ah lah, dhuruf, macam persekitaran. Persekitaran seseorang ni mempengaruhi akidah seseorang. Persekitaran, al-dhuruf wal mulabasat. Al-dhuruf suasana-suasana persekitaran, al-mulabasat pergaulan seharian, ini mempengaruhi akidah seseorang, iman seseorang, dan iman pula mempengaruhi amalan. Kemudian daripada amalan pula terbitnya akhlak-akhlak yang manis, terbitnya pergaulan yang manis, pertuturan yang manis sebagai samarah. Jadi al-baladut tayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Tanah yang baik akan keluar tanamannya yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Imam Bukhari nak cerita dalam bab ni, nak cerita tentang samaratul iman, buah daripada iman. Yakni iman ni akan ada kemanisannya dan akan ada tarikan-tarikannya bila mana pokok iman tu sempurna. Sebab tu Nabi SAW sebut
Nabi bandingkan orang mukmin ni macam pokok kurma kan, yang mengeluarkan buah yang manis. Inna minasyajari syajaratan mathaluha mathalul muslim. Antara banyak-banyak pokok, ada sejenis pokok yang mana merupakan bandingan bagi orang Islam. Iaitu buah apa? Pokok apa? Pokok kurma. Buahnya manis. Bertiga orang mukmin ni Nabi sifatkan apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Suka beri manfaat kepada manusia lain. Beri manfaat itu, naf'un nas itulah yang dikatakan apa? Kemanisan yang ada pada seseorang mukmin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi. Kamu umat terbaik kan? Dilahirkan untuk manfaat manusia. Lin-nasi li naf'in nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadis ni riwayat Anas radhiyallahu taala anhu. Anas ni merupakan khadim Nabi, khidmat kepada Nabi sejak kecil, dan Nabi doa khusus untuk dia sehingga Allah Taala beri keberkatan pada hartanya, keberkatan pada anak pinanya. Anaknya ramai, anak dia 100 orang lebih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun. 3. Man kunna fihi, orang yang mana 3 tu ada padanya, 3 perkara tu ada padanya, wajada halawatul iman, dia akan merasai kemanisan iman. Thalathun ni nakirah ni. Nakirah boleh jadi mubtada ke? Macam mana? Nakirah boleh jadi mubtada? Tak boleh kan? Nakirah tak boleh jadi mubtada. Illa bimusawwirin. Kecuali ada musawwir. Musawwir ni perkara yang mengharuskan nakirah jadi mubtada. Di sini apa musawwirnya? Musawwirnya ada takdir tu. Thalathun ay thalathu khisalin. 3 perkara. Thalathu khisalin, 3 perkara. Idhafah bayaniyah. Idhafah bayaniyah. Sehingga thalath tu tidak lagi nakiratun mahdun. Tidak lagi nakirah mahdah. Setelah kita buat idhafah kepada khisal. Jadi bila dia tidak nakirah mahdah, maksudnya dengan buat idhafah bayaniyah, ada thalathun tu ada sedikit bayan padanya, ada penjelasan padanya. 3 perkara. Jadi walaupun dia tidak makrifah 100%, tetapi sikit sebanyak sudah makrifah kita. Dengan sebab idhafah bayaniyah tu, sikit sebanyak dia sudah makrifah, maka bolehlah dia jadi mubtada. Boleh faham? Ini ikut pandangan jumhurun nuhat. Kebanyakan nuhat kata gitu, nakirah nak jadi mubtada kena ada musawwir. Musawwir ay mubarrir. Perkara yang mengharuskan, yang membenarkan. Musawwirat. Antara baca musawwirat dalam kitab Kawakib. Betul ke betul? Ini pandangan jumhur nuhat. Kebanyakan ulama nahu kena ada musawwir. Tapi Allamah Radhi, salah seorang ulama nahu, dia kata idza hasalatil faidah fa akhbir an ayyi nakiratin syi'ta. Asalnya ada faedahnya, dia kata.
kalam-kalam ni, percakapan ni, asalkan ada faedah. Tak ada, beliau tak mensyaratkan nakirah nak jadi mubtada kena ada musawwigh. Tak syaratkan begitu. Asalkan ada faedah. Kalam tu difahami, okey saja. Macam sini kan, thalathun tu difahami, tiga. Thalathun, tiga. Man kunna fihi. Orang yang mana tiga tu ada padanya, dia akan merasai kemanisan iman. Dan akan merasai thamaratul iman, buah iman. Kalam tu difahami kan? Maka boleh. Idza hasalatil faidatu, bila tercapai faedah, bila terhasil faedah daripada sesuatu percakapan, fa akhbir an ayyi nakiratin syi'ta. Kamu boleh buat khabar untuk mana-mana nakirah sekalipun yang kamu kehendaki. Kamu boleh buat khabar untuk mana-mana nakirah. Maknanya apa? Boleh jadikan mana-mana nakirah pun sebagai mubtada. Asalkan kalam tu memberi faedah, nakirah pun boleh jadi mubtada. Boleh faham? Sesolahnya Allamah Radhi, dia menjadikan musawwighat yang banyak itu sebagai satu saja. Kalau ikut jumhur nuhat, musawwighat tu banyak. Al-musawwighatu kathiratun. Kan dah baca kan dalam kitab Kawakib. Iqbal ada baca? Dah baca ke ada baca? Naam. Ya. Jadi dalam jumhur nuhat kata musawwirat tu banyak. Tapi Allamah Radhi dia kata saja. Iaitu asalkan ada faedah. Asalkan kalam tu mufid, tak apa. Nakirah pun boleh jadi mubtada. Idza hasalatil faidatu fa akhbir an ayyi nakiratin syi'ta. Bila ada faedah kalam, sesuatu kalam ada faedah, maka buatlah khabar untuk mana-mana nakirah sekalipun yang kamu kehendaki. Wadhalika, alasannya kata Allamah Radhi, li'anna al-gharada minal kalami ifadatul mukhatab. Tujuan percakapan untuk memberi faham kepada mukhatab. Mukhatab tu siapa dia? Audien. Mukhatab tu audien. Kita punya orang yang sedang dengar percakapan kita tu. لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم. Bila tercapai ifadah tadi, ifadatul mukhatab, maka boleh kita buat hukum, yakni boleh buat mubtada khabar. Boleh buat hukum maksudnya apa? Boleh buat mubtada dan khabar. Idza hasalat, fa idza hasalat ay al faidah jaza al hukmu sawa'un takhassasa al mahkumu alaihi bi syai'in aw la. Sama ada mahkum alaihi yakni mubtada, sama ada mubtada tadi memperolehi khususiat, memperolehi ma'rifah dengan sesuatu ataupun tidak. Boleh faham ke tu? Bila ada faedah, jazal hukum, harus kita buat mubtada dan khabar. Sama ada mubtada, mahkum alaihi di sini apa dia? Mubtada. Sama ada mahkum alaihi itu takhassasa bi syai'in, menjadi khusus dengan sesuatu perkara, yakni menjadi ma'rifah dengan sesuatu perkara, dengan alif lam ke, ma'rifah dengan apa, ma'rifah dengan idafah kepada dhamir ke, tak kira lah. Sama ada mahkum alaihi mubtada tadi menjadi ma'rifah dengan sesuatu perkara, aula ataupun tidak. Asalkan memberi faedah kalam itu, boleh. Boleh kita jadikan nakirah berkenaan sebagai mubtada. Faham semua? Amirul Syafiq faham? Alhamdulillah. Jadi sebab tu di sini tidak timbullah soal kalam nabawi tak ikut nahu. Kalam nabawi salah nahu. Nakirah dijadikan mubtada, menyalahi kaedah nahu yang disebut oleh para nuhat. Itu tak timbul soal tu.
Satunya tak timbul sebabnya kalam ni memberi faedah dan apa tu ketetapan yang Nuhat buat tu tidak disepakati oleh Nuhat, tidak disepakati oleh An-Nuhat. Bahkan ada ulama nahwu kata, iaitu Alam Maradi, dia kata tidak ma'rifah pun tak apa. Mubtada tidak ma'rifah pun tak apa. Jadi satunya tidak timbul apa tu menyalahi kaedah sebab kaedah itu sendiri Nuhat tidak sepakati. Boleh faham ah? Dan yang kedua, nahwu tu yang perlu diukur dengan kalam nabawi, bukan kalam nabawi diukur dengan nahwu. Boleh faham ah? Maknanya yang menjadi mi'yar penentu betul ialah kalam Nabi. Yang menjadi mi'yar kalam ni betul ke salah ke, bukan nahwu, bukan ilmu nahwu, tetapi al-kalamun nabawi. Kalam nabawi menjadi muhaimin, menjadi pemerhati kepada nahwu, bukan nahwu yang menjadi pemerhati kepada kalam nabawi. Jangan diterbalikkan. Boleh faham ah? Sebab Nabi SAW adalah afsahul alamin, orang yang paling fasih. Wa ablaghul Arab, orang Arab yang paling balaghah. Jadi kaedah yang ulama An-Nuhat buat tu, kaedah tu kalau kita kata kaedah aghlabiyah betul. Tapi kalau kata kaedah kulliyah tidak. Dia sekadar kaedah apa? Aghlabiyah. Kebanyakannya begitu. Manis ni, siapa yang boleh rasa manis ni? Orang sihat ke orang sakit? Kalau kita panjat pokok apa, pokok duku ke, manis duku tu, yang boleh rasa manis duku, tak kira duku ke, rambutan ke, durian ke, yang boleh rasa orang sihat ke orang sakit? Jawapannya orang sihat. Orang sakit dia tak boleh nak merasai kemanisan. Demikian juga kemanisan iman ni orang munafik boleh rasa ke? Tak boleh kan? Orang munafik ni fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Memang mereka tak boleh merasai kemanisan iman. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lebih-lebih lagi bila mana penyakit mereka itu bertambah. Penyakit dalam hati. Sebagaimana penyakit jasad menyebabkan tak boleh merasai kemanisan jasad, kemanisan makanan, kemanisan madu, kemanisan buah. Tak boleh rasa kan orang yang sakit fizikal. Demikian juga orang yang ada penyakit rohani, dalam hatinya ada penyakit, tak boleh merasai kemanisan maknawi, kemanisan iman. Sembahyang dia tak rasa manis. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Orang munafik bila bangkit untuk solat, mereka bangkit dengan malas. Mereka tak rasa manis solat itu. Berbeza orang mukmin. Nabi sendiri, Nabi sebut apa? Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan keseronokan bagiku ialah di dalam solat. Manis ini adakah bermaksud manis hissi ataupun manis maknawi? Adakah bermaksud manis hissi, manis yang kita boleh rasa dengan fizikal, ataupun manis maknawi, manis perasaan, yang mana tak boleh dirasa dengan jasad? Yang mana satu maksud di sini? Imam Nawawi berpandangan manis di sini manis maknawi ataupun manis batini. Manis maknawi ataupun manis batini. Apa maksud manis batini? Istildzatu ta'at. Merasai lazat sesuatu ketaatan. Dan merasai keseronokan dalam melaksanakan
awamirullah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasai payah menanggung sesuatu masyakkah dalam ketaatan, dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak merasai masyakkah, tidak merasai kepayahan. Itu maksud halawah batiniyah. Tidak merasai masyakkah ataupun kepayahan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Ta'ala cerita Saharatu Bani Israel, tukang sihir Bani Israel, bila mereka dapat iman, mereka sanggup walaupun dibunuh, walaupun disalib. Firaun kata kepada mereka kan, wala usallibannakum ajma'in, kami akan salib kamu semua sekali, kerana kamu sudah berpaling tadah. Sepatutnya kamu menentang Nabi Musa, tapi sekarang ni kamu menentang aku, kata Firaun. Apa jawab tukang sihir? Saharatu Bani Israel, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Kami tidak akan melebihkan kamu berbanding bayyinah yang datang kepada kami, berbanding keterangan wahyu yang datang kepada kami, dan walladhi fatarana, dan berbanding dengan zat yang menciptakan kami, iaitu Allah. Kami tak akan melebihkan kamu mengatasi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kami. Jadi mereka merasai dibunuh, disalib itu sebagai sesuatu yang seronok bagi mereka. Sangat seronok. Lebih mereka apa tu, sanggup berbanding, lebih mereka berbanding untuk mereka apa, mengikuti Firaun, tunduk kepada kehendak Firaun. Ini kata Imam Nawawi. Maksud halawah di sini halawah batiniyah ataupun halawah ma'nawiyah, dengan mana istilzadut ta'at, merasai seronok dalam membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebilangan sufiah, di antaranya Ibnu Abi Jamrah, beliau memetik dalam kitab Bahjatun Nufus, beliau memetik kata-kata sebilangan sufiah, ulama sufi, bahawa di sini halawah bermaksud halawah hissiyah. Halawah hissiyah, halawah dengan yang boleh dirasai ni. Halawah yang boleh dirasai dengan badan, dengan fizikal. Macam kita boleh rasa manisnya madu bila kita letak pada lidah. Kita rasa manisnya durian. Ini pandangan ba'du sufiyah, sebilangan ahli sufi. Dan perkara ni muhtamal, boleh berlaku. Walaupun ramai orang tak dapat merasai, macam mana sembahyang biasanya manis secara hissi, tidak dapat merasai, ramai orang tak dapat merasai, tapi dia bukan bermakna tak ada. Okay? Tak dapat dengar, tak dapat merasai, tak dapat mengalami, bukan bermakna tidak ada. Banyak perkara yang kita tidak alami, tapi perkara itu ada. Kita kan cuma tidak alami kerana tidak sampai maqam. Jadi pandangan sufiah ni pun kita nak nafikan mutlaqan tak boleh.
Okey. Jadi Ibn Abi Jamrah kata, hadza amrun la yudriku illa man wasala ila dzalikal maqam. Manis secara hissi, manis secara fizikal ni tak dapat dicapai melainkan orang yang sudah sampai kepada makam berkenaan. Makam dalam sudut ni ada maqamat kan. Dalam sudut perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada maqamat, makam-makam yang banyak. Hanya mereka yang sampai kepada makam tertentu boleh merasai. Fala yaliqu iddi'a'u annahu ghairu muradin. Bagi orang yang tidak merasai begitu, tidak patutlah dia mendakwa apa tu perkara itu tidak dimaksudkan dalam hadis ni. Dalam hadis ni ada dua muhtamal kan. Satu halawah hissiyah, satu halawah ma'nawiyah. Bagi mereka yang tidak merasai halawah hissiyah kerana belum sampai kepada maqam, tidak patutlah dia mengatakan halawah hissiyah itu tak wujud ataupun tidak dikehendaki dalam hadis ni. Sebab muhtamalul kedua-duanya adalah muhtamalul lafzi. Ada ihtimal lafaz halawah ni ada muhtamal, ada mengandungi dua kemungkinan itu, iaitu halawah hissiyah dan halawah ma'nawiyah. Allamah Ganguhi, dia setelah menjalani aurad, azkar, dia mengamalkan wirid-wirid daripada syekhnya, dia melalui satu manhaj untuk tazkiyatun nafs, manhaj kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh gurunya untuk memperoleh tazkiyatun nafs. Sampai satu tahap dia tulis surat kepada gurunya, dia kata, sekarang ni al-madih wa dhammu sawa, orang puji aku ke orang cela aku ke sama aja bagi aku. Dia alhamdulillah dia bagi laporan kepada gurunya, dia kata, alhamdulillah saya dah sampai tahap di mana orang puji ke orang keji ke sama aja. Dan yang kedua, an-naf'u wad-dararu min ghairillah, aku tak nampak. Dia kata, Tuan Syekh, saya tak nampak lagi bahawa setelah sekian saya menjalani ini suduk, tidak lagi saya melihat bahawa an-naf'u wad-darar datang dari ghairullah, manfaat dan mudarat datang dari selain Allah. Saya tak nampak begitu, hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. An-naf'u wad-darar, manfaat dan mudarat hanya saja datang daripada Allah. Yang tiga dia tulis umur syar'iyah sudah jadi umur tab'iyah. Menarik ni ya, dia punya kata-kata dia. Umur syar'iyah, perkara-perkara syarak seperti salat, seperti puasa dan sebagainya, sudah jadi umur tabi'iyah, sudah jadi perkara tabiat. Contoh kan, bila orang tiba masa kan dia rasa lapar kan, dia akan ada tabiat dia tu akan menghendaki dia, mendorong dia cari makanan, mendorong dia untuk makan. Itu satu umur tabi'i, itu perkara tabi'iyah. Demikianlah kata Syekh Ganguhi beritahu kepada gurunya, bila tiba waktu solat misalnya, dengan sendiri tabiat aku ni, tabiat saya akan dorong saya untuk solat, sebagaimana ketika lapar mendorong saya untuk cari makanan. Jadi umur syar'iyah sudah jadi umur tabi'iyah. Boleh faham? Jadi kalau umur syar'iyah jadi umur tabi'iyah ni, halawahnya halawah hissi ke halawah maknawi? Dia jadi halawah maknawiyah lah kan. Halawah maknawiyah, memang dia rasa seronok, rasa lazat membuat ketaatan, rasa rajin, ringan untuk membuat ketaatan. Itu halawah, masuk dalam halawah maknawiyah, seperti pendapat Imam Nawawi. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Ini yang perkara yang pertama kan, dia akan dapat buah yang manis daripada iman bila mana ada dahan ini. Dahan apa? Mencintai Allah dan Rasul
Dahan iman ada banyak, tapi yang disebut di sini satu dahan. Dahan satu yang mana bercabang daripada dahan satu ni, cabang an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Ya, ini dia terbit daripada mencintai Allah dan Rasul. Terbit satu lagi dahan kecil, iaitu mencintai seseorang hanya sahaja kerana Allah. Kemudian satu lagi dahan keluar, tak suka kepada amalan-amalan kufur, sebagaimana tak suka dicampakkan ke dalam neraka. Kan bila seseorang tu mengasihi Allah, mencintai Allah mengatasi segala-galanya, tentu sekali dia mengasihi makhluk Allah, mengasihi, mencintai sesama manusia pun kerana Allah. Boleh faham ke tu? Bila mencintai Allah mengatasi segala-galanya. Contoh, kita ambil contoh Nabi Yusuf lah. Dia mencintai Allah mengatasi segala-galanya. Maka Nabi Yusuf AS tidak mencintai Zulaikha melainkan setelah ada izin daripada Allah. Sebelum ada izin daripada Allah, dia tidak mencintai Zulaikha. Setelah beberapa masa, mengikut satu riwayat, walaupun riwayat ini Israiliyat kan, setelah beberapa masa Zulaikha dah tua, lepas tu dengan doa Nabi Yusuf dia jadi muda balik dengan izin Allah. Masa tu barulah Nabi Yusuf mencintai Zulaikha. Dia mencintai kerana Allah menghendaki begitu. Jadi mencintai semua makhluk pun hanya kerana Allah. Bermakna an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu ni far' daripada yang pertama. Far' daripada apa? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sama juga, tak suka kepada amalan kufur. Setelah dia mencintai Allah Rasul, dia menyukai apa yang Allah suka dan dia membenci apa yang Allah benci. Termasuklah a'malul kufri. Tak suka kembali kufur, yakni tak suka amalan-amalan kufur, sebagaimana tak suka, tidak menyukai dicampak ke dalam neraka. Ini bercabang daripada mana? Daripada dia mencintai Allah Rasul mengatasi segalanya. Bila dia mencintai Allah Rasul, Allah tak suka kufur. La yarda li ibadihi al-kufra. La yarda li ibadihi al-kufra. Allah tak suka kekufuran untuk hamba-Nya, maka dia pun tak suka kekufuran, kepada kekufuran. Dan tahap tak suka dia tu tahap yang tertinggi kan. Dia tidak menyukai amalan-amalan kufur, tindakan-tindakan kufur, aqwalul kufur, kata-kata kufur, apa lagi, niyatul kufur, niat-niat kufur, semua tu dia tak suka. Dengan tahap tertinggi dia tak suka tu. Yang dia tak suka tu, sebab apa tak suka? Sebab Allah tak suka. La yarda li ibadihi al-kufra. Allah tak suka. Kerana dia mencintai Allah, maka perkara yang Allah benci pun dia benci. Satu. Yang kedua, dia tak suka tu tahap tertinggi. Tak suka tahap bukan tahap awalan saja, bahkan tahap ending sama kan. Satu, tak suka ni tahap awalan. Satu lagi tak suka tahap ending. Ending mana? Akhiran. Akhiran daripada kufur apa dia? Yuqdhafa finnar. Dicampak ke dalam neraka. Itu akhiran bagi kufur. Manusia punya tak suka ni jadi tahap tertinggi bila dia nampak akibatnya. Akibat dari kekufuran dicampakkan ke dalam neraka. Dia akan jadi masa tu tahap tak suka tu tertinggi. Sebelum tu akibat tak nampak lagi. Akibat dicampak dalam neraka dia belum nampak. Maka dia punya tak suka tu masih tahap rendah. Tapi bagi orang yang mencintai Allah mengatasi segala-galanya, dia punya tak suka kekufuran tu tahap tertinggi. Tahap tertinggi, tahap ending. Tahap akhiran. Akhirnya apa dia? Kalau tahap akhiran ni maksudnya walaupun dia belum dicampak, dia berasa seakan-akan sudah dicampak.
Jadi tak suka macam gitu. Satu orang sedang dicampakkan ke dalam api, dia punya meronta-ronta, dia punya tak suka, dia punya gitu. Tahap dia tak suka pada amalan-amalan kufur macam gitu. Dan termasuk tak suka kepada kekufuran ni, tidak tasyabbuh bi'amalil kuffar wa bi'adatil kuffar. Tidak tasyabbuh, tidak meniru amalan orang kafir, tidak meniru gaya hidup mereka, tidak meniru trend mereka, tidak meniru perwatakan mereka, tidak meniru sikap mereka, tidak meniru apa kegairahan yang ada pada mereka. Semua tu termasuk dalam membenci kekufuran. An ya'uda dengan mana an yasira. Ya'uda tu ditadmin makna yasir. Yasir maknanya kembali. Ya'uda makna kembali. Tetapi di sini tidak boleh kita ambil makna kembali. Sebab setengah orang mukmin dia berasal daripada iman. Dia lahir dalam iman, lahir sebagai orang mukmin. Bukan dia lahir sebagai orang kafir, kemudian dia masuk Islam, kemudian atas suatu sebab dia nak kembali. Dia bukan gitu maksud di sini. Maksudnya di sini sama ada seseorang tu dia apa tu asal dia kafir, kemudian masuk Islam, jangan dia kembali, ataupun dia asal Islam, jangan dia pergi kepada kekufuran. Jadi kalau kita ambil makna ya'uda dengan makna asal, dia hanya ibarat tu menepati untuk orang yang kafir yang baru masuk Islam, kemudian nak kembali kepada kekufuran. Dia menepati untuk itu saja. Sedangkan kehendak hadis ni untuk dua-dua golongan. Sama ada golongan mu'allaf ataupun golongan orang yang Islam asal. Dua-dua tu jangan pergi kepada kekufuran. Sebab tu ya'uda ni dengan makna yasira, menjadi kafir. Tak suka menjadi kafir. Tak suka menjadi kafir. Macam Allah cerita berkenaan dengan Nabi Syuaib dalam Quran. Awla ta'udunna fi millatina. Walau Nabi Syuaib bukan asalnya kafir. Kaum dia gertak dia kan. Supaya dia kembali. Gertak Nabi Syuaib bersama pengikut-pengikut Nabi Syuaib. Sedangkan yang Nabi Syuaib ni asalnya Islam, bukan mu'allaf. Jadi sebab tu ya'uda tu, awla ta'udunna tu dengan mana la tasirunna. Aud bermakna sayrurah. InsyaAllah. Jadi kita tutup dulu setakat tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.